Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Anda sekarang sedang menonton Pastikan Saya edisi Khamis 23 September bersamaan 16 Safar 1443 Hijri. Baik, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan laporan harian pemberian dos vaksin setakat 22 September 2021 pada pukul 11.59 malam. Jumlah dos yang telah diberikan adalah sebanyak 321,342 dos. Dos satu daripada vaksin 2 dos adalah sebanyak 121,631 dos, manakala dos lengkap yang telah diberikan adalah sebanyak 199,711 dos. Baik, seterusnya jumlah kumulatif pemberian dos vaksin setakat 22 September 2021 pukul 11.59 malam. Jumlah dos yang telah diberikan adalah sebanyak 41,247,271 dos. Ini adalah peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia setakat 22 September 2021. 81% telah lengkap divaksinasi, iaitu sebanyak 18,964,474 individu. Manakala sekurang-kurangnya satu dos pula adalah sebanyak 93.3% mewakili 21,847,551 individu. Pada 19 September 2021, pihak polis telah mengesan satu video yang telah tular di media sosial berdurasi 1 minit dan 10 saat dimuat naik oleh halaman Facebook Kongsi Segala Info memaparkan seorang wanita dalam keadaan ketakutan yang dikatakan telah didera oleh majikannya. Melalui penelitian ke atas video yang diperolehi, pihak polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Wangsa Maju dan Balai Polis Tapak telah pergi ke Bennington Residence untuk mendapatkan maklumat berkenaan kejadian tersebut. Berdasarkan maklumat yang diperolehi di tempat kejadian dan keterangan saksi-saksi yang terlibat, mendapati kejadian berlaku pada 16 September 2021 jam lebih kurang pukul 10 malam. Keterangan saksi yang berada di tempat kejadian mendapati tiada unsur-unsur penderaan yang berlaku ke atas mangsa. Mangsa adalah seorang perempuan warga negara Indonesia yang dipercayai mengalami tekanan perasaan kerana hendak balik ke negara asal. Mangsa akhirnya berjaya dipujuk oleh rakannya dan berjaya ditenangkan. Salah seorang kenalan kepada mangsa juga telah membuat laporan polis menafikan berlakunya kejadian dera ke atas mangsa. Semakan pihak polis juga sehingga kini tiada sebarang laporan polis dibuat oleh mangsa, individu lain dan juga pihak Kedutaan Indonesia dalam kejadian ini. Sehubungan dengan itu, pihak polis berharap supaya spekulasi berlaku kejadian dera ke atas mangsa tidak ditularkan kerana berita yang tidak tepat boleh mendatangkan keresahan dan kerisauan pada masyarakat. Walau bagaimanapun, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kes ini boleh menyalurkannya ke hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03 2115 9999, Ibu Pejabat Polis Daerah Wangsa Maju di talian 03 9289 9222 atau mana-mana balai polis yang berdekatan anda. Waspada laman sesawang yang menawarkan perkhidmatan pembaharuan perniagaan yang bukan dikawal selia SSM. SSM ingin mengingatkan kepada orang ramai agar berhati-hati dengan laman sesawang yang menawarkan perkhidmatan pembaharuan perniagaan yang bukan dikawal selia SSM. Anda boleh layari di laman web yang sah hanya di easybiz.ssm.com.my. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia telah menerima aduan daripada orang awam mengenai tawaran diskaun bagi urusan penangguhan kes mahkamah. Sehubungan itu, pejabat ini mengesahkan bahawa mahkamah tidak pernah melantik mana-mana pihak ketiga atau orang luar bagi urusan penangguhan kes mahkamah. Orang awam adalah dinasihatkan untuk berhati-hati dan merujuk pihak berkuasa berkaitan sekiranya menerima sebarang email atau panggilan, telefon, SMS, dokumen mahkamah yang mencurigakan. Sekumpulan individu dikesan melakukan aktiviti berbasikal di Jalan P. Ramlee menghala KLCC pada Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah dan Dangwangi, Assistant Commissioner Nur Delhan Yahya berkata, kejadian tular apabila video berdurasi 59 saat yang menunjukkan kumpulan itu berbasikal dibuat naik di Facebook hari ini. Hasil penelitian video itu mendapati aktiviti berkenaan berlaku pada pukul 11.40 malam Sabtu lalu. Polis mengesan aktiviti berkenaan pada hari sama dan bertindak menyuraikan mereka pada pukul 11.48 malam di Jalan Sultan Ismail dengan memberi amaran serta nasihat supaya kembali ke rumah masing-masing. Justru Nur Delhan menasihati masyarakat untuk terus mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi memutuskan rantaian COVID-19 walaupun Kuala Lumpur sudah beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN.
Beliau turut menasihati ibu bapa supaya memantau anak di bawah 17 tahun daripada terbabit aktiviti berkenaan. Orang ramai diminta menyalurkan sebarang maklumat berkenaan pelanggaran SOP kepada pihaknya dengan menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi di talian 03-2600-2222 atau hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03-215-9999. Kerajaan bersetuju membenarkan aktiviti rentas negeri sekiranya kadar vaksinasi dewasa mencapai 90%. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataannya berkata, pelaksanaan bergantung pada penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan. Kelonggaran tersebut turut membenarkan pembukaan pusat-pusat pelancongan, pulau atau kawasan pelancongan. Sementara itu, Mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik turut bersetuju perayaan fasa melibatkan beberapa negeri berkuat kuasa Jumaat ini. Negeri Sembilan akan beralih ke fasa 4, Pahang ke fasa 3 dan Johor beralih ke fasa 2. Selain itu, beberapa kelonggaran lain turut diputuskan, antaranya kebenaran kedai runcit, restoran, stesen minyak dan kedai sebarneka beroperasi dari jam 6 pagi hingga 12.30 malam berkuat kuasa hari ini. Manakala operasi spa, pusat kesihatan dan urut kesihatan dibenarkan kepada pengunjung dan operator yang telah menerima dos lengkap vaksin bermula 1 Oktober. Dalam pada itu, warga asing yang tiba di Malaysia perlu menanggung kos ujian RT-PCR di pintu masuk negara, manakala bagi warga negara adalah percuma. Program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Remaja PICK Remaja mensasarkan untuk memberikan suntikan vaksinasi kepada 3.2 juta remaja berusia 12 hingga 17 tahun di seluruh negara dan program kick-off secara rasmi telah bermula kemarin di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Precinct 8-1. Yang berhormat Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1 dalam sidang media berkaitan, program PICK Remaja hari ini berkata sehingga semalam sebanyak 5,964 buah sekolah telah berdaftar dengan portal Vaksin Anakku. Beliau berkata program PICK Remaja telah dimulakan lebih awal di Sarawak, Labuan, Sabah, Kelantan, Johor dan Kedah. Pelaksanaan pemberian vaksinasi PICK Remaja di 156 PPV awam akan dilaksanakan secara janji temu melalui aplikasi MySejahtera, walk-in dan juga vaksinasi berjadual. Sementara itu, Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Ma Hang Soon, Timbalan Menteri Pendidikan yang turut serta dalam sidang media berkenaan berkata, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk melaksanakan PICK Remaja. Program ini dilaksanakan secara berperingkat mengikut lokasi sekolah dan jadual yang akan disediakan secara bersama-sama oleh pihak sekolah, pejabat pendidikan daerah dan pejabat kesihatan daerah. Polis Diraja Malaysia PDRM meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kegiatan penjualan sijil vaksinasi untuk tampil dan salurkan kepada pihaknya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ CP Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, ini bagi membolehkan siasatan dijalankan untuk tindakan susulan. PDRM menasihatkan orang ramai tidak terbabit kegiatan memalsukan dan menjual sijil digital vaksin. Orang ramai diminta melaporkan kepada polis jika mempunyai sebarang maklumat berkaitan kegiatan itu. Polis akan mengeluarkan kompaun terhadap mana-mana pihak yang dikesan melakukan perjalanan rentas negeri tanpa kebenaran sekiranya ditahan ketika menuju ke Langkawi tanpa menggunakan khidmat agensi pelancongan yang ditetapkan. Ini kerana kebenaran menggunakan perjalanan darat untuk aktiviti pelancongan ke Langkawi perlu melalui khidmat agensi pelancongan yang ditetapkan, merangkumi tempat penginapan, lokasi tumpuan dan aktiviti perjalanan sepanjang berada di pulau berkenaan. Ketua Polis Negara Inspektor Jeneral Datuk Seri Akril Sani Haji Abdullah Sani berkata, peringatan itu bagi mengelakkan orang ramai terkilan jika diarahkan berpatah balik ketika melalui sekatan jalan raya ketika dalam perjalanan ke jeti di Kuala Kedah atau Kuala Perlis untuk ke Langkawi. Beliau berkata tujuan utama khidmat pelancongan digunakan adalah untuk mengelakkan orang ramai mengambil kesempatan menuju ke lokasi lain ketika dalam perjalanan ke jeti Kuala Kedah dan Kuala Perlis sekiranya mereka datang dari Lembah Kalang, Pantai Timur dan Selatan Tanah Air. Masih tiada lagi kes positif COVID-19 dilaporkan setakat ini yang membabitkan pelancong yang bercuti di Langkawi sejak pulau itu dibuka bagi gelembung pelancongan pada 16 September lepas.
Dengan kejayaan gelembung pelancongan di Langkawi yang menjadi perintis menunjukkan perkembangan positif apabila Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya mengumumkan 3 destinasi pelancongan lain iaitu Melaka, Genting Highlands dan Pulau Tioman yang akan turut dibuka bermula 1 Oktober ini. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Dan kita mengambil manfaat walaupun vaksin ini dibuat oleh berbagai-bagai pihak. Kita tak boleh kata bahawasanya ini bukan dibuat oleh orang Islam maka kita tidak boleh mengambilnya. Itu bukan alasan yang benar. Nabi SAW itu sakit pada akhir hayatnya. Maka fakanat ufudul Arab taqdamu alaihi min kulli wajh. Maka perwakilan Arab datang kepada baginda daripada seluruh pelosok negeri dan berbagai-bagai tempat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatan'atu lahul an'at. Mereka mensifatkan kepada Nabi ubat-ubat. Fakuntu wa'alijuha lahu, kata Aisyah, akulah yang membancuh ubat itu untuk Nabi. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil manfaat daripada ubat-ubat yang disifatkan kepada baginda oleh perwakilan-perwakilan Arab. Sebab itu maka orang-orang yang menyatakan vaksin tak bermanfaat, dia telah meninggalkan ikhtiar dan tidak menggantikan dengan ikhtiar yang lebih bermanfaat. Kita bersua kembali. Komuniti Keluarga Malaysia dan mencadangkan Pusat Arahan Komunikasi itu antara usaha yang akan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam memastikan penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan mudah difahami rakyat. Itu jentera penerangan kerajaan akan diperkemaskan. Bukan saja di peringkat jabatan penerangan yang berada di daerah-daerah, tetapi juga penglibatan community empowerment, termasuk menghidupkan apa yang kita akan namakan sebagai Komuniti Keluarga Malaysia, iaitu satu bentuk kerjasama NGO di akar umbi agar mereka dapat bersama-sama dengan kerajaan di bawah konsep community empowerment untuk menyampaikan dan menerima mesej-mesej kerajaan. Pasukan tambahan menerusi National Rapid Response Task Force, pasukan petugas tindak balas pantas nasional akan dihantar ke negeri-negeri yang menghadapi peningkatan jumlah kes COVID-19. Jelas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin pada sesi jawab lisan di Dewan Rakyat, penghantaran pegawai kesihatan dan perubatan tambahan itu bagi memastikan jumlah tenaga kerja di negeri berkenaan mencukupi. Kaki tangan kesihatan ini untuk memastikan bahawa yang pertama cukup kaki tangan kesihatan di kawasan-kawasan yang kita melihat peningkatan kes, dan yang kedua untuk memastikan bahawa petugas barisan hadapan di negeri-negeri tersebut tidak menghadapi burnout dan juga keadaan yang tidak dapat dikawal workload mereka dengan izin. Pusat Penilaian COVID-19 CAC Maya yang diwujudkan menerusi pasukan bertindak khas Greater Klang Valley telah memberi impak positif dalam pemantauan secara maya terhadap pesakit COVID-19. Sehubungan itu, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata usaha itu untuk menubuhkan CAC Maya di negeri lain sedang dipergiat bagi menangani peningkatan pesakit COVID-19 di seluruh negara. Melalui inisiatif ini, CAC Maya atau Virtual CAC telah diwujudkan. Pesakit COVID kategori 1 dan 2 bergejala ringan di Greater Klang Valley kemudiannya dipantau secara maya oleh pasukan perubatan KKM. Oleh yang demikian, hanya pesakit yang bergejala perlu ke CAC untuk dinilai status kesihatan bagi tindakan selanjutnya.
Hasil daripada penubuhan CAC Maya, kedatangan pesakit di CAC Greater Klang Valley adalah rendah dan sentiasa dalam keadaan terkawal walaupun jumlah kes positif COVID-19 masih lagi di paras yang sedikit tinggi. Melaka tidak akan terburu-buru untuk membuka sektor pelancongannya walaupun telah diberi lampu hijau oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya antara 3 destinasi yang akan dibuka bulan depan. Selepas 1 Oktober, bermaksud kita insya-Allah Ta'ala mungkin 7 Oktober atau 15 Oktober baru kita finalisekan. Sehingga kita tak dapat lagi SOP khusus bagi tujuan pelancongan. SOP kebiasaan dengan pelancongan beza. Memang berbeza. Jadi kita minta MKN wujudkan satu SOP khusus untuk pelancongan. Bila dah ada authority daripada punca kuasa tu daripada MKN, baru kita boleh laksanakan. Jadi kalau tidak ada kepatuhan tentang SOP ini, barulah pelaksanaan atau penguasaan boleh dilakukan. 77% daripada populasi dewasa di Kelantan dijangka lengkap divaksin 2 minggu lagi. Ini susulan 951,200 penduduk dewasanya telah menerima dos pertama vaksin setakat semalam. Menuju sasaran imuniti kelompok menjelang pertengahan Oktober ini, Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Kelantan Dr. Izani Hussein berkata, kerajaan negeri mempergiat program vaksinasi termasuk program outreach vaksinasi COVID-19 dan vaksinasi tanpa janji temu. Pihak JKN ni mengambil strategi bila nak tubik daripada aplikasi itu kita cacok. Begitu juga ada yang kita letak di HIO, apa tu maknanya hak duduk di rumah. Hak duduk di rumah, house isolation order tu, duduk di rumah. Yang di rumah ni bila dia mari nak potong ke lapping tu, sekiranya mereka belum vaksin, kita akan mulakan vaksin. Taman Tamadun Islam antara produk tumpuan pelancongan di Terengganu dibuka kepada pengunjung bermula semalam. Ia selaras dengan peralihan negeri itu ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN Jumaat lepas. Kita sebenarnya dah bincang dengan, tapi peringkat awal lah dengan satu kerajaan, saya tak sebut lagi lah, daripada Timur Tengah. Ada satu lagi daripada China, tapi kita tak boleh share lagi sebab proses awal. Jadi insya-Allah saya yakin akan ada menemu-menemu baru yang sedang kita usahakan insya-Allah. Keputusan kebenaran merentas negeri perlu dibuat secara bertanggungjawab dengan memastikan ia benar-benar selamat, kata Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Menggunakan slogan #ReopeningSafely berhubung isu kebenaran rentas negeri, beliau berkata pelbagai faktor perlu dipertimbang termasuk jumlah peratusan vaksinasi dan kemampuan hospital di negeri dalam menangani COVID-19 sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Katanya risiko penularan wabak COVID-19 juga perlu dilihat jika perjalanan secara besar-besaran dibenarkan terutama bagi mereka yang berada di kawasan berisiko. Hishamuddin berkata pada akhirnya akan ada sinar di hujung terowong, namun rakyat perlu memberi masa kepada kerajaan dalam membuat keputusan berhubung perkara itu. Melaka menyasarkan 100% rakyat divaksin dicapai seawal mungkin dan melangkah ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN pada pertengahan Oktober ini, kata Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali. Beliau berkata antara inisiatif yang dijalankan ialah pembukaan 98 pusat pemberian vaksin PPV, menjalankan aktiviti pemberian vaksin secara outreach oleh pasukan bergerak Kementerian Kesihatan dan badan bukan kerajaan NGO di kawasan terpencil. Melaka juga telah membenarkan walk-in jumpa terus kepada warga emas dan orang kurang upaya OKU bermula 19 Julai lepas dan penduduk berumur 50 tahun ke atas bermula pada 30 Ogos. Penduduk 18 tahun pula dimulakan pada 3 September di PPV Mega Stadium Hang Jebat dan Stadium Jasin secara berperingkat dengan keutamaan kepada penduduk warga negara Malaysia. Pelajar sekolah harian akan menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK Remaja secara berjadual dan bergiliran mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, jadual vaksinasi yang dipersetujui Pejabat Kesihatan Daerah PKD dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD akan dikeluarkan pihak sekolah masing-masing untuk edaran kepada pelajar dan ibu bapa. Bagi remaja di sekolah berasrama di bawah
Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Majlis Amanah Raya Rakyat MARA termasuk murid orang kurang upaya OKU diberi janji temu melalui MySejahtera, manakala remaja tidak bersekolah dibenarkan terus ke PPV yang menjalankan PICK remaja tanpa janji temu. Manakala remaja OKU di sekolah harian dengan ketidakupayaan masalah pendengaran, penglihatan dan masalah pembelajaran akan diberi janji temu mengikut penggiliran sekolah di PPV. Remaja OKU bersekolah dengan ketidakupayaan masalah tingkah laku seperti ADHD, autisma dan mental akan diberi vaksinasi secara janji temu di hospital atau klinik kesihatan. Sejumlah 17 lokaliti di Sarawak yang melibatkan rumah panjang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD mulai semalam hingga 3 Oktober. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, JPBN dalam kenyataan hari ini memaklumkan di bahagian Seri Aman sebanyak 6 rumah panjang dikenakan PKPD iaitu Rumah Governor, Rumah Sigan, Rumah Ramping, Rumah Sambau, Rumah Bahar Lucong dan Rumah Tinggal dari 21 hingga 30 September. 9 lagi lokaliti di bahagian Lubuk Antu, Sarike Pekan, Meradong dan Sebau dikenakan PKPD dari 22 September hingga 1 Oktober iaitu Rumah Jamban dan Rumah Buyong Lubuk Antu, Rumah Jamu Sarike, Rumah Ijau, Rumah Endu dan Rumah Nyakin Pakan, Rumah Nicholas Abu Saman dan Rumah Michael Tandang Meradong serta Rumah Jembat Pekan Dalang Sabuah PKPD di Rumah Canggih Bayan Hulu, Roban, Rumah Ganting Nyar pula bermula hari ini hingga 3 Oktober. Hospital Selayang dan Hospital Serdang dijangka tidak lagi menjadi hospital COVID-19 pada akhir bulan hadapan susulan trend penurunan jangkitan wabak tersebut di Selangor. Pengerusi Jawatankuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Dr. Siti Mariam Mahmud berkata, bagaimanapun Hospital Sungai Buloh dan Hospital Ampang masih kekal sebagai hospital COVID-19. Beliau memaklumkan sejak pertengahan bulan ini, Hospital Selayang dan Hospital Serdang telah dihybridkan yang kedua-dua hospital itu bukan lagi menjadi hospital COVID-19 sepenuhnya. Beliau berkata negeri itu telah mencatatkan penurunan kes jangkitan wabak itu termasuk kemasukan pesakit ke hospital dan penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU serta turut mencatatkan penurunan kadar positiviti iaitu sebanyak 7% pada minggu ke-37 berbanding yang tertinggi iaitu 22.3% pada minggu ke-30. Baik, saudara-saudari, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Ikuti pembentangan rancangan Malaysia ke-12 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen pada 27 September pukul 11.30 pagi secara langsung di TV1, saluran berita RTM dan aplikasi rtmclick.rtm.gov.my. Saya telah membuat pengumuman baru-baru ini di mana kita akan fokus kepada pembukaan ekonomi terutamanya pada tahun 2022 di mana kita berjaya pada by end of this year ataupun pada akhir tahun ini kita akan dapat membuka semula seluruh ekonomi kita tetapi dengan norma baru. Di sini saya telah buat satu pengumuman apabila dapat tulisan Jemaah Menteri, kita akan meningkatkan lagi kumpulan wang COVID kita, akta kumpulan wang COVID kita dari perbelanjaannya sekarangnya ceilingnya 65 bilion ringgit akan dinaikkan lagi sampai 110 bilion ringgit. Di mana had statutory hutang kita pun akan dinaikkan daripada 60% KDNK ke 65% KDNK. Peruntukan ini akan digunakan untuk menolong rakyat dan juga perniagaan apabila ekonomi ini dibuka semula. Kerana memang kita tahu ya, ekonomi terutamanya dari segi ekonomi banyak peniaga-peniaga terutamanya mikro SME dan juga SME yang terkesan apabila ekonomi kita tertutup. Terutamanya sektor-sektor retail, peruncitan, sektor-sektor tourism ya, dan ini kita harus tolonglah, kerajaan akan tolong. Jadi saya optimistik ya, kita dah lihat bagaimana banyak negeri-negeri yang telah beralih ke fasa 2 dan 3 dan insya-Allah ada yang akan beralih ke fasa 4 buat masa terdekat ini.
Kita bersua kembali. Baik, jangan lupa untuk saksikan Bicara DR dari Rawat pada malam ini dengan tajuk yang sangat menarik mengenai TB versus COVID-19. Dua-dua melibatkan paru-paru anda bersama panel jemputan Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor TB dan Kusta Bahagian Kawalan Penyakit KKM, manakala panel kedua Dr. Zamzurina Abu Bakar, Pakar Perubatan Respiratory Institut Perubatan Respiratory Hospital Kuala Lumpur. Pada malam ini 9 malam di saluran berita RTM, dan juga anda boleh saksikan siaran ulangan pada Jumaat 24 September 3.30 petang hanya di TV1. Baik, saudara-saudari, jangan lupa saksikan mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 di saluran berita RTM dan TV1. Dewan Rakyat bersidang pada 14 September hingga 12 Oktober 2021, manakala Dewan Negara 4 Oktober sehingga 26 Oktober 2021 yang sahih hanya di berita RTM. Baik, ini adalah kursus wacana profesional berimpak tinggi mengenai surat rasmi dan memo. Yuran penyertaan adalah RM200. Tarikh kursus adalah pada 28 dan 29 September 2021 secara dalam talian menggunakan aplikasi Zoom daripada pukul 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Objektif memberikan pendedahan dan pengetahuan tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam surat rasmi dan memo, meningkatkan kemahiran dan keterampilan bahasa dalam surat rasmi dan juga memo, mengenal pasti kesalahan bahasa dalam surat rasmi dan memo serta membetulkannya. Kaedah pembayaran adalah melalui Dewan Bahasa dan Pustaka Bank Islam Malaysia Berhad BIMB mereka. Baik, berita baik untuk semua. Tempoh pertandingan resensi buku sastra Cina Titian Sastra dilanjutkan sehingga 30 November 2021. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Maklumat lanjut dan borang penyertaan boleh diperolehi menerusi pautan di Facebook rasmi Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Baik, seterusnya, pendaftaran sukarelawan Skuad Wajah 2021 Negeri Kelantan. Jabatan Pembangunan Wanita mencari warga negara Malaysia yang bersemangat wajar dalam memberikan apa saja kemahiran, sokongan sosial yang diperlukan dalam bersama-sama membantu masyarakat dan komuniti di luar sana. Tujuannya bagi memperkasakan komuniti melalui psikososial dan aktiviti bimbingan bagi meningkatkan kesedaran tentang isu-isu jenayah. Skuad Wajah juga berperanan memberi panduan kepada masyarakat tentang pentingnya usaha menghentikan sebarang bentuk keganasan terhadap wanita. Objektifnya pula menjadi ejen wajah menangani keganasan terhadap wanita dalam komuniti. Kelebihan menjadi sukarelawan Skuad Wajah, pengalaman berharga menyantuni pelbagai latar kehidupan manusia, pembinaan kemahiran komunikasi dan kerjasama berpasukan. Dan latihan lanjut akan diberikan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari Facebook PPWN Kelantan. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Saya edisi Khamis 23 September 2021. Ingat, terus patuhi SOP yang telah digariskan. Bersama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.